Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi langkah-langkah pengisian data LPBK tahun 2020 melalui sistem e-perkhidmatan kaunseling murid atau juga dikenali sebagai e-record. Pelaporan data LPBK meliputi data murid yang mengikuti program kaunseling berfokus, data murid menjadi PRS, data murid terlibat dengan program mentor-mentee, amalan guru penyayang dan juga rumusan saringan minda sihat PHQ-9 dan GAD-7 bagi sekolah menengah sahaja. Pelaporan data LPBK pada tahun 2020 akan direkod secara manual melalui tapak yang telah disediakan dalam SEPKM. Untuk pengisian ini, hanya seorang sahaja yang mengisi iaitu Ketua GBK. Ketua GBK perlu mengumpulkan data sesi kaunseling dan juga sesi bimbingan dari rakan GBK sekolah masing-masing. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah anda perlu mendaftar masuk ke dalam sistem. Setelah berjaya mendaftar masuk, sila klik pada menu laporan. Klik pada cetak laporan. Klik pada LPBK sementara 2020 untuk pengisian manual. Setelah itu, akan keluar paparan laporan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling LPBK tahun 2020. Klik pada setiap kotak untuk mengisi data secara manual. Untuk perkara 8 iaitu statistik guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, ianya adalah auto-generate. Oleh itu, Ketua GBK hendaklah memastikan kesemua GBK di sekolahnya telah mendaftar akaun e-record bagi memastikan jumlah GBK adalah tepat. Sebagai contoh, jika sekolah anda mempunyai 3 orang kaunselor, sila pastikan ketiga-tiga kaunselor telah mendaftar akaun. Jika hanya 2 orang kaunselor yang mendaftar akaun, statistik guru bimbingan dan kaunseling hanya akan menunjukkan 2 orang sahaja. Selain itu, anda hanya perlu klik pada ikon Kantar dan masukkan data secara manual, kemudian simpan. Penilaian kendiri amalan guru penyayang juga berada di dalam paparan yang sama iaitu pada bahagian 20. Untuk makluman semua rakan GBK, KPM telah menetapkan KPI sesi pada tahun ini adalah seperti berikut. Bagi kaunseling individu, sesi yang telah diperuntukkan adalah 100 sesi, manakala 20 sesi bagi kaunseling kelompok. Selain daripada pengisian data LPBK, KPM juga memerlukan pengumpulan data dari segi pelaporan ziarah cakna dan juga saringan minda sihat kedua. Saya akan tunjukkan langkah-langkah pengisian satu persatu. Bagi pengisian laporan program ziarah cakna, klik pada menu item lapor aktiviti. Kemudian, klik pada menu aktiviti. Klik pada ikon ziarah cakna. GBK perlu mengisi kesemua pelaporan program ziarah cakna sepanjang tahun. Sebagai contoh, jika sekolah anda telah mengadakan 10 ziarah cakna, maka perlu mengisi 10 laporan.
Berikut merupakan paparan untuk melapor program ziarah Cakna. Pengisian tarikh untuk program ziarah Cakna adalah secara backdated, iaitu cikgu boleh mengisi pelaporan ziarah Cakna daripada awal bulan Januari sehingga Disember. Jika ziarah Cakna tersebut ada melibatkan murid cicir, sila pastikan anda mengisi pada bahagian impak dan isi maklumat cicir. Setelah selesai mengisi laporan ziarah Cakna, anda bolehlah menyimpannya. Pengisian data minda sihat saringan kedua hanya melibatkan sekolah menengah. Seperti yang kita sedia maklum, data minda sihat saringan pertama telah pun selesai dihantar kepada JPN melalui kaedah Google Form dahulu. Untuk pengumpulan data saringan kedua, KPM mengarahkan GBK untuk membuat pengisian di dalam sistem e-record. Di sini saya tunjukkan contoh di mana pengisian saringan kedua hanya melibatkan murid yang perlu intervensi khusus sahaja. Jika sekolah anda mendapati hanya 10 orang murid sahaja yang perlu intervensi khusus, maka anda hanya perlu key in skor untuk 10 orang murid ini sahaja pada saringan minda sihat kedua di dalam sistem. Langkah-langkah pengisian saringan minda sihat 2 secara manual adalah seperti berikut. Klik pada item lain-lain, klik minda sihat, klik pada saringan minda sihat 2. Klik pada PHQ 92. Berikut merupakan paparan saringan minda sihat 2 PHQ 9. Sila pilih tingkatan yang dikehendaki. Sila pilih kelas. Akan keluar senarai nama murid bagi kelas tersebut. Pilih nama murid. Klik pada kotak di sebelah nama murid. Isi skor yang diperolehi sehingga selesai. Dan tekan simpan. Paparan intervensi khusus secara automatik akan keluar apabila jumlah skor melebihi 10. Jika terdapat sebarang perubahan atau kesalahan semasa mengisi data, anda boleh memadam data tersebut dengan cara klik pada nama murid dan tekan padam. Jika tiada sebarang perubahan, tekan simpan. Seterusnya, kita pergi kepada GAD7 2. Ulang proses yang sama dan klik pada GAD7 2. Berikut merupakan paparan saringan minda sihat 2 bagi GAD7. Sila pilih tingkatan yang dikehendaki. Sila pilih kelas. Akan keluar senarai paparan murid bagi kelas tersebut. Sila pilih nama murid yang dikehendaki, klik pada kotak di sebelah nama murid, isi skor yang diperolehi sehingga selesai.
Jika terdapat murid yang sama berada di kelas yang sama, klik pada nama pelajar tersebut dan isi skor yang diperolehi. Setelah selesai mengisi skor, tekan simpan. Setelah mengisi skor, akan keluar paparan jumlah skor dan juga intervensi yang diperlukan. Jika murid tersebut memerlukan intervensi khusus, akan keluar kotak di bahagian klinik. Jika anda telah merujuk pelajar ini kepada klinik atau hospital, sila klik pada nama murid tersebut dan klik pada kotak klinik. Dan tekan simpan. Bagi guru bimbingan lantikan dalaman, pelaporan data LTBK melibatkan amalan guru penyayang, program, mentor-mentee dan juga ziarah cakna jika ada. Keseluruhan pengisian rekod SEPKM meliputi jumlah sesi iaitu akan menunjukkan impak sesi kaunseling. Kes selesai merupakan bukan kayu ukur ataupun tool kompetensi GBK, tetapi pelaporan data lah yang menunjukkan keberhasilan GBK. Itu sahaja penerangan ringkas berkenaan dengan pengisian data LPBK tahun 2020 melalui sistem e-perkhidmatan kaunseling murid. Sekian, terima kasih. Jika anda mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, anda boleh merujuk JU daerah masing-masing. Sekian, terima kasih.